Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah kita masih lagi dalam siri 3 peringkat perancangan kewangan dan siri ketiga 3.2. Insyaallah pagi ini saya akan bercakap tentang tajuk distribution, pengagihan. Sebenarnya di dalam akta pusaka kecil harta yang berjumlah kurang daripada 2 juta akan diuruskan oleh harta alih, harta tunai akan diuruskan oleh amanah raya. Maksudnya keluarga kerana menuntut di amanah raya berhad, kalau digabungkan dengan hartanah boleh dituntut di pejabat tanah. Harta maknanya kalau ada rumah dan sebagainya, harta tersebut boleh diminta dan diuruskan oleh pejabat tanah. Baik, sebenarnya proses untuk membuat dokumentasi, mengumpul maklumat data, mengumpul waris, dia satu proses yang perlu dilakukan. Pertamanya waris perlu bersetuju untuk melantik seorang wakil mereka untuk menguruskan harta ini. Maksudnya untuk menguruskan termasuklah mengumpul maklumat-maklumat, dokumen-dokumen berkaitan dengan harta seperti geran tanah, geran kenderaan, statement bank, saham, ASB dan sebagainya yang dimiliki oleh si mati, atau kalau anda meninggal dunia, itulah dokumen anda yang perlu anda sediakan, termasuk surat nikah, surat akad surat nikah, surat kematian, pendaftaran kematian, dan surat beranak dan sebagainya. Jadi dokumen dia perlu ada memastikan bukti kewujudan si mati, bukti hubungan si mati dengan isteri, bukti hubungan si mati dengan anak, dengan ibu bapa dan sebagainya, tu terdapat di dalam dokumen surat beranak, dalam geran dan sebagainya. So pertama sekali adalah mengumpul dokumen ini. Adalah lebih baik anda semasa hidup mengumpulkan semua dokumen-dokumen ini di dalam satu file untuk memudahkan pengurusan harta pusaka, dan memesankan melantik salah seorang daripada anak anda untuk memegang amanah bagi menguruskan harta pusaka ini. Kalau tidak, anda perlu melantik seorang lawyer ataupun siapa saja yang layak, mana waris anda perlu melantik mereka yang berkelayakan untuk melakukan proses dokumentasi dan sebagainya. Okey, selepas mengumpul maklumat tersebut, step yang kedua adalah pergi ke pejabat agama atau mahkamah syariah untuk mendaftarkan perbicaraan atau permohonan untuk mengesahkan faraid. Jadi mahkamah atau pejabat agama akan mendapatkan semua maklumat-maklumat, data-data berkaitan dengan waris, dan menentukan tarikh perbicaraan untuk mengesahkan waris, dan seterusnya kita perlu menunggu untuk mahkamah mengeluarkan sijil faraid. Daripada sijil faraid dan dokumen ini, barulah kita boleh melakukan proses berikutnya untuk mengeluarkan ataupun mengagihkan harta. So sekiranya anda memiliki harta tunai dan harta tanah, dia boleh dilakukan pembahagian secara serentak di pejabat tanah, tetapi masalah yang akan berlaku adalah nilai, dan mungkin harta tanah itu perlu dibahagikan, perlu ada sebagainya. Cuma pejabat tanah akan menilai harta tanah tersebut dan meletakkan, dan mencadangkan ataupun memasukkan nama-nama waris di dalam geran hartanah dan meletakkan bahagian masing-masing. Baik, urusan itu agak rumit, dan untuk memudahkan urusan mungkin kita boleh pecahkan harta tidak alih dengan harta alih. Harta alih terus didaftarkan di pejabat amanah raya, dan mereka akan mengambil masa lebih kurang 12 bulan, dan sudah pasti kena charge dalam 3% untuk urusan pengagihan. Baik, jadi sebenarnya prosesnya agak rumit,
kerana banyak pintu yang perlu dibuka oleh seorang pengendali harta ini. Itu walau macam mana pun itulah prosesnya yang perlu dilakukan. Tetapi kalau harta itu melebihi 2 juta, sudah pasti perlu dituntut di mahkamah tinggi. Baik. Apa akan berlaku pada harta anda? Sebenarnya sebelum proses harta itu, wang itu sampai kepada waris, di sana ada proses-proses tuntutan-tuntutan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak berwajib. Contohnya kemungkinan anda ada memiliki cukai tertunggak yang harus dipotong. Hutang-hutang yang anda lakukan dengan institusi kewangan dan sebagainya akan dipotong. Dan selepas itu barulah kalau ada wasiat yang anda tulis dan lawyer anda akan menguruskan wasiat anda. Dan bakinya barulah diberikan kepada waris anda. Dan kalau masalah, kalau isu itu small dan tidak ada masalah, dia mengambil masa 1 tahun hingga 1 tahun setengah untuk waris mendapat wang ataupun kecairan harta anda untuk mereka gunakan. Ini akibat apabila anda tidak mengagihkan harta semasa hidup. Jadi salah satu cara adalah anda menghibahkan harta anda semasa hidup. Ini yang menjadi masalah sekarang ini, kita bukan tak nak hibah, properti yang kita ada, kita duduk, kemungkinan kita beli, ada di kalangan masyarakat membeli, kononnya ada anak 5 orang, dia beli 5 buah properti. Sebenarnya tak adil juga untuk setiap kita agih seorang satu properti, sebab setiap properti itu ada lokasi yang berbeza, harga yang berbeza, masalah yang berbeza dan sebagainya. Kemungkinan tidak berlaku adil kalau mereka nak menerima begitu saja semasa hidup. Jadi kemungkinan ada perasaan tidak puas hati. Jadi sebenarnya harta ataupun properti ini kita kumpul semata-mata untuk menjadi income protection semasa bersara. Tetapi bila sampai kita usia bersara, kita harusnya jual keseluruhannya dan simpan tunai. Tunai itulah yang diagihkan kepada waris. Satu trik yang dilakukan oleh non-Muslim sebenarnya di dalam untuk mengagihkan harta tunai ini ialah dengan mereka meletakkan wang mereka di dalam top up investment di takaful ataupun insurans. Sebab apa? Dalam insurans itu sudah ada hibah bersyarat. Kita boleh tulis nama penerima hibah dan bahagian masing-masing. Sama ada kita nak bagi ikut faraid ataupun kita bagi ikut percentage yang kita setujui di dunia ni. Sebab apa? Walau macam mana pun dia adalah satu hibah bersyarat lah. Nanti apabila kita meninggal dunia, duit itu akan ditransfer kepada akaun penerima hibah. Sekiranya oleh kerana dia merupakan adalah hibah bersyarat, sekiranya di sana ada waris-waris yang tak bersetuju, contohnya kaum lelaki yang dia tak setuju harta tu diberi sama banyak dengan kaum wanita, dia nak capat secara faraid, mereka boleh uruskan mendapatkan surat faraid dan nilai bahagian masing-masing, kira balik amount harta yang ditinggalkan sama ada simpanan dan protection, dan bahagilah ikut faraid. Yang penting anak kita mendapat cash itu lebih awal daripada setahun lebih untuk mereka menunggu, supaya mereka mampu untuk menggunakan wang tersebut bagi menguruskan harta-harta yang lain. Kita kena ingat hartanah yang kita tinggalkan juga untuk dipindah milik juga mungkin akan ada bayaran stamp, premium dan sebagainya, dan daripada mana duit itu akan kita akan dapati. Yang kedua, kemungkinan anak kita ni tak ada yang seorang pun yang pakar. Isteri kita pun tak mampu nak uruskan. Mereka terpaksa melantik lawyer. Sudah pasti di sana ada wang yang perlu didahulukan untuk membuka fail, untuk menguruskan harta tersebut. Di sinilah kita lihat berlaku kecairan ataupun belanja yang tidak patut. Kos-kos probate yang lain yang berlaku terhadap harta kita yang sepatutnya maksima kita tinggalkan para waris, tetapi bayangkan kalau harta 2 juta dan dicas probate lebih 5%, maksima dia cas maksima 5%. Dah dekat 100,000 wang anda pergi kepada pihak yang lain kerana gagal untuk menyusun pengurusan harta sebelum ataupun pengagihan harta sebelum anda meninggal dunia. Inilah yang saya maksudkan tentang keperluan kita memiliki
perancangan kewangan sampai ke tahap distribution kita punya harta. Jadi mungkin juga kadang-kadang kita meninggal terkejut. Ini persoalan yang cukup bahaya adalah kita meninggal dunia terkejut tanpa dirancang. Kita sangka kita sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita tak sediakan payung, lalu menyebabkan kita basah kuyup kesejukan, dan itu perumpamaan lah. Tapi risiko tidak menguruskan harta sebelum mati ini lebih besar daripada tersebut. Baik. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tidak buat hebah, sekurang-kurangnya kita melantik wasi ataupun pengurus harta. Pengurus harta untuk mengurus harta kita. Jadi wasi ini sebenarnya mereka akan cas lah. Paling kurang 25,000 dan seperti mana maksimal 5%. Sebab bila kita sign pelantikan wasi, mereka buka file, mereka ada charge yuran, fee, wakalah yang sebagainya yang mereka ambil lah. Tapi itu sesuatu option, satu pilihan yang anda boleh buat. Tapi anda perlu ada sekurang-kurangnya income protection yang perlu ditinggalkan untuk memudahkan waris anda survive, sehingga harta anda yang anda tinggalkan boleh mereka tuntut selepas itu. Maknanya sekurang-kurangnya perlu ada income protection untuk wife untuk survive 1,5 tahun ataupun 2 tahun daripada takaful yang anda ambil. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.